Dia capai KPI kata tidak. 100% setiap guru setiap hari. Saya tidak ikut setiap hari, kalau ikut kalau 100% termasuk jadwal waktu yang kita bagi dengan guru-guru itu, mereka akan mengajar ikut jadwal waktu. Kalau semua waktu dia masuk, dia mengajar, maka itulah capai 100%. Itu maksudnya. Ya. Okey, faham. So, okeylah tu. Terima kasih. Ada sidang lain nak share? Okey. Okay, thank you. Bidang bahasa? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan Pengetua dan semua ahli mesyuarat. Saya selaku Ketua Bidang Bahasa dan membuat pengenlah sedikit laporan PDPR guru di bawah bidang bahasa. Saya cuba maaf ya untuk paparkan tapi sesat. Saya buat lisan dulu ya. Nanti kalau ada Cikgu Mona di situ, saya sudah share dengan Cikgu Mona, boleh tolong paparkanlah. Okay? Jadi saya beri pembentangan lisan. Ya, boleh teruskan. Okey, laporan saya pula mengikut tingkatan, iaitu guru sesi petang atau tingkatan 1 hingga tingkatan 2, guru pagi tingkatan 3 hingga tingkatan 5 dan juga guru seni. Okey, untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi secara keseluruhan rumusannya untuk guru-guru tingkatan 1 hingga tingkatan 2, semua minggu daripada minggu 38 hingga minggu untuk 44, guru-guru tingkatan 1 hingga tingkatan telah menghantar, namun dan semuanya 100% kecuali minggu pertama, iaitu ada seorang cikgu yang tidak berjaya menghantar, dan juga minggu ke-41 seorang juga cikgu yang tidak berjaya menghantar. Saya anggap pada minggu pertama tu ada kekeliruan ke ataupun cikgu menghadapi kuarantin ke. Jadi saya ucapkan tahniah juga kepada semua guru yang walaupun dalam tempoh kuarantin ada yang menghantar ya. Malah hanya satu orang sahaja pada minggu 38 itu tidak menghantar. Jadi yang minggu 41 guru tersebut mungkin lupa ataupun tapi dia tiada ada makluman tentang penghantaran ini, jadi dianggap dia tidak hantarlah. Jadi keseluruhannya untuk guru tingkatan 1 hingga tingkatan 2 di bawah bidang bahasa telah pun mencapai KPI penghantaran yang ditetapkan. Okay, bagi guru tingkatan 3 hingga tingkatan 5, semua minggu dari minggu 38 hingga minggu 44, 100% kecuali ada minggu pertama, minggu 38, yaitu seorang yang tidak berjaya menghantar, mungkin juga atas sebab awal PDPR ni ada masalah akses ataupun masalah kuarantinnya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua guru tingkatan 3 hingga tingkatan 5 yang berjaya mencapai KPI 100%, malah yang di kuarantin pun turut juga melaksanakan PDPI dan membuat pelaporan. Okey. Dan yang terakhir untuk guru-guru sekolah seni ya, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk keseluruhan minggu dari minggu 38 hingga minggu 44, tahniah semuanya berjaya mencapai KPI 100% penghantaran. Okey, jadi untuk maklumat semua guru di bawah bidang bahasa ialah 30 orang. Okey, jadi tahniah semuanya telah mencapai penghantaran yang mana sorry mencela. Ya.
Cikgu Chin tolong stop presentation dulu supaya si Cikgu Nurulita boleh present dia punya bahan. Kasih stop tuh presentation yang Cikgu Chin punya tuh. Oke, thank you. Oke, Cikgu Nurul boleh sambung. Oke, ada apa? Sudah papar? Cikgu Nurul. Ya. Nampakkah? Nampak sudah? Sudah pasti nih. Coba satu orang buka dia Pending. punya mic. Pending. Oke, apa? Atau saya punya line tidak kuat nih. Nampak? Oke. Ada sudah? Mungkin line saya tidak kuat. Saya sudah papar tuh. Boleh nampak? Terima kasih ya Cikgu Bin. Hah? Oke. Oke, teruskan Cikgu Nurul. Sudah nampak? Oh. Sebenarnya sudah di penghujung laporan tadi. Tapi inilah datanya ya yang Cikgu Bin ada paparkan tuh. Jadi keseluruhan untuk bidang bahasa kecuali 2 orang, minggu pertama 2 orang dan minggu ke-41 tu minggu ke-8 2 orang dan minggu ke-41 tu seorang yang gagal dalam penghantaran lah. Tapi secara keseluruhan semakin baiklah, semuanya mencapai KPI 100% penghantaran. Okey, itu saja ya. Terima kasih. Okey, terima kasih dan kami ucapkan kepada bidang bahasa dan Cikgu Nurulita sudah. Dan ada seorang lagi ya. Cikgu Esminin Esminin pula. Cikgu apa? Ada seorang lagi ya. Silakan. Cikgu Nurmida, saya nak laporan sedikit tentang PPD ya. Macam mana kita nak bagi slip keputusan PPD pada tahun depan? Assalamualaikum Tuan Pengetua dan rakan guru. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Irwan Abdul Jalil, Ketua Bidang Kemanusiaan. Saya sediakan data dalam bentuk PowerPoint, tetapi saya ingin merumuskan secara keseluruhan guru-guru di bawah bidang kemanusiaan seramai 31 orang yang sentiasa sepatutnya menghantar dengan saya, dan selepas jadwal baru yang terkini berkuat kuasa 4 hari bulan November, kita tambah lagi ada lagi guru yang dari bidang bahasa yang menghantar juga, Cikgu Jeffrey, laporan PDPR-nya ke tempat saya lah. Jadi untuk bidang kemanusiaan, saya ingat ini bidang yang paling terjejas lah selepas serangan COVID di Elupura, sebab anggotanya ramai yang dikuarantin semenjak minggu ke-38 5 hingga 9 Oktober itu, dan minggu ke-39 12 hingga
16 Oktober. Jadi dia tidak mencapai 100% lah untuk tempo tersebut kerana beberapa orang guru yang tidak dapat lah. Dan tapi walau macam mana pun ada yang menghantar juga. Untuk minggu yang ke 40 dan 41 ratus tu sudah mencapai 70% lah penghantaran daripada 31 orang. Okey, untuk penggunaan jadual baru yang diperkuasakan 4 November Rabu, yang itu sudah meningkat pada 80% lah penghantaran laporan PDPR. Jadi daripada 31 orang guru tu, saya ingat ada 20% lah yang masih tidak konsisten penghantarannya PDPR, laporan PDPR tu. Sebab saya kira daripada penghantaran forward email dari GPN tu ke tempat saya lah. Dan saya ada rekodkan dia. Walau macam mana pun pada minggu yang ke 42 dan 43 itu sudah mencapai 80% lah. Jadi cuma ada beberapa orang guru yang perlu, mungkin dia tidak hantar laporan PDPR daripada GPN ke tempat saya, jadi saya tidak dapat laporan dari dia lah. Jadi setakat minggu ketiga ini sudah hampir 90% lah daripada 31 orang guru yang memberikan laporan PDPR. Dan saya ada rekodkanlah dalam Excel juga, setiap guru tu dari Isnin hingga Jumaat kelas yang diajar, jumlah pelajar yang hadir dan jumlah pelajar yang sepatutnya lah yang ada. Tapi yang tidak hantar tu tiadalah dalam rekod itu. Jadi itu saya laporan daripada bidang kemanusiaan dari 31 orang guru lah yang biasa menghantar dengan saya. Okey, terima kasih Cikgu Erwan. Dan juga Puan Grey, ada laporan sikit tentang PSPN, boleh share secara lisan? Okey, secara keseluruhannya setiap hari ada 20 atau 21 guru yang akan berada di online, dan kesemua mereka 100% telah menghantar kerana saya kejar sampai dapat. Saya bagi contohlah macam mana saya minta bukti mereka lah menghantar. Sekejap . Mungkin agak sukar untuk masuk ni Encik Manor, tapi mengikut hari yang diberi untuk jadual waktu yang diberi pada semua guru tingkatan 6, mereka telah melaksanakan PDPR dengan jayanya lah. 20 atau 21 guru yang akan masuk pada masa tersebut lah, ikut masa yang diberi. Okey, dia ada 2 slot, 7.30 hingga 9. Lepas tu 9.30 hingga jam 11. Jadi jika guru-guru tu nak sambung semula sebelah petang, mereka boleh berbuat demikian dan hantar ke semua bukti itu dalam bentuk screenshot. Saya dah simpan semua screenshot tersebut mengikut setiap guru yang ada. 20 atau 21 orang lah setiap hari. Cuma saya tak boleh paparkan di sini, ada masalah mungkin. Okey, tapi saya sudah print out dan simpan untuk file lah, untuk difilekan. Nanti saya akan bagi contoh di contoh tersebut di APOP. Macam mana saya collect mereka punya evidence. Okey, itu saja. Yang penting kita follow up dan follow up guru bawah bidang masing-masing. Kalau ada yang tidak aktif, maklumkan saya lah ya. Mungkin saya boleh bantu guru tersebut. Sebab sekarang ni kita memang tidak bekerja di sekolah, tak masuk kelas. Tapi kelas kita sekarang online. Jadi kita dari rumah kita mengajar muridnya sama ada offline ataupun online. Sehinggalah cuti pada bulan Disember kita masih bekerja ya.
Jangan anggap kita sedang bercuti sekarang. Kita masih bekerja. Jadi untuk belajar SPM, kita kena buat ekstra lah. Okey, tahniah kepada semua guru Form 6. Seperti yang saya cadangkan, kalau guru-guru Form 6 nak jumpa balik murid-murid, nak hantar modul ke, nak bagi latihan ke, boleh buat. Selepas ini boleh panggil mereka ke sekolah, tapi jangan grup yang besar lah, ya. Grup yang kecil yang kita boleh jaga, penjarakan dan sebagainya. Dan kita buat untuk menolong, tujuan kita ialah menolong mereka supaya kita dapat kekalkan 100% PPM dan peningkatan PPM. Begitu dengan SPM, SPM pada tahun lalu sudah naik. Jadi saya kena kekalkan atau naikkan lagi jadi tuan-tuan dan puan-puan lah kena accept saya, ini saya, dan kita sama-sama lah bantu-membantu untuk mengekalkan ataupun meningkatkan lokal. Jangan pula saya ni bila masuk sini dipersalahkan oleh TPD, JPN, apalah pengatua ini telah menyebabkan kejatuhan sekolah ini. Jadi sebenarnya kita sama-sama lah saya akan bagi segala kewangan, apa-apa saja yang boleh lah saya mampu untuk memastikan SMK Lokura ini berada di atas peringkat ataupun daerah terdekat. Akhir sekali saya minta laporan sikit daripada Puan Nurmila, sebab saya masih pening ni pasal laporan PPT ini. Kalau kita tak ada CP3, apakah slip keputusan PPT ini yang akan digunakan pada tahun depan untuk murid-murid PP3 lah, pengganti kepada PP3. Saya minta Puan Nurmila share sikit. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dengar kan? Dengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dengar ya, Dengar jelas. Okey, biasanya Putus. Hilang terus. Puan Nurmila cuba masuk balik dapur. Hello, Assalamualaikum. Okey. Biasanya ikut kebiasaan kita ada Jaya Waris ya, Jaya Waris, program yang untuk berjumpa ibu bapa bersama pelajar, berjumpa dengan guru untuk menyampaikan keputusan PBD dan peperiksaan dan keputusan peperiksaan. Cuma untuk kali ini biasanya bersama dengan Cikgu Alias dan Ketua Bidang untuk program inilah. Cuma kali ini belum ada perbincangan lagi. Jadi perlu perbincangan dengan Cikgu Alias dan Ketua Bidang dan SU lah untuk bagaimana kita nak sampaikan keputusan pelajar ini. Ya Tuan? Okey. Saya buat perancangan. Okey. Ini tahun depan saya rasa kita guna kemudian akhir tahun untuk memberikan keputusan tiga itulah, dan juga PPD kita lah macam biasalah. Jadi tunggu arahan JPM juga apakah keputusan yang akan diberi kepada murid-murid PP3. Kalau tak ada, kita buat sendirilah yang markah ujian dengan PPD yang kita sudah laksanakan selama ini. Ya. Jadi ini maklum untuk ada satu lagi. Ada lagi satu tuan-tuan, saya
saya sudah cek APDM. Sebab kita tak ada pun sebut tentang tingkatan 1 untuk tahun depan. Disebut tingkatan 2, 3, 4, 5. Untuk tingkatan 1 saya sudah cek APDM, kita ada budak yang ready untuk mendaftar ada seramai kurang tahun ini ya 132 orang. Cuma kaedahnya saya belum tahu lagi lah, kena menunggu arahan yang seterusnya berkaitan dengan pendaftaran tingkatan 1. Berkuranglah, sebelum ini hampir 300, kali ini 132, mungkin pergi ke sekolah lain sudah, sekolah baru. Oke, ya itu untuk tindakan yang akan datang lah, yang saya pun tak tahu lagi macam mana prosedurnya untuk pendaftaran tingkatan 1. Itu saja Tuan. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Mungkin Cikgu Siti nanti akan maklumkanlah apa-apa berita yang terbaru berkaitan dengan pendaftaran tingkatan 1. Okey, nanti PKM akan laporkan, ditanya dulu dengan PPD lah. Okey, seterusnya ini ada tentang sijil-sijil SPM 2019 sudah ada di pejabat. Jadi maklumkan murid-murid 2019 mereka dah boleh ambil sijil mereka di pejabat, sijil SPM. Saya ingin tahu sedikit tentang modul sejarah BM dan modul sejarah dan modul BM dari YAPIM. Adakah ianya berkualiti dan sesuai? Cikgu Nurulita boleh komen sikit pasal modul YAPIM itu. Kalau perlu cetak, saya akan cetaklah. Okey, Assalamualaikum Tuan Pengetua dan Ahli Mesyuarat. Memang modul YAPIM tu sesuai dan untuk semua pelajar, khususnya untuk yang galus lah, pelajar yang kita hendak bantu untuk dapat peratus BM 100%. Jadi modul YAPIM ni memang sudah ada dalam dengan guru-guru, selalu memang digunakan dan tidak macam masing-masing juga kebanyakan ataupun papar dalam online. Jadi macam kami tiada buat permintaan untuk buat hard copy untuk setiap murid lah. Jadi tapi memang digunakan 100% oleh guru-guru SPM sekarang ni. Untuk latih tubi. Itu saja Tuan. Tidak perlu cetak ke modul tu? Modul YAPIM tu tidak perlu cetak ke? Boleh juga cetak. Hari tu tanya KP tapi dia tidak bagi berapa cetakan. Tapi kalau diberi peluang kami memang boleh mau cetak lah. Setakat ni kami gunakan dalam online. Dan juga murid-murid diminta untuk print sendiri. Okey, buat anggaran berapa nak cetak sebab BM ni wajib lulus. Jadi kita cuba bantu murid lah. Kalau tak dapat cetak semua, pilihlah bahagian-bahagian yang perlu dicetak dan diberikan kepada murid. Tidak perlu cetak semua. Ya betul. Kalau lagi dan saya diberitahu ada salah seorang YB akan bagi sedikit duit. Jadi kita masih tunggu. Tak apa, kita boleh berhutang juga dengan supplier, tak ada masalah. Jadi untuk sejarah pun macam itulah. YAPIM punya modul tu kita cubalah ambil yang terbaik. Okey, terima kasih Tuan. Jadi ada apa-apa lagi ni tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya hari ni? Sebab saya nak tamatkan mesyuarat ni kejap lagi. Saya buka soalan lah kepada siapa-siapa lah nak masuk. Boleh Kalau rindu kat sekolah datang je lah. Kami setiap hari pun ada di pejabat. KP pun ada, penolong-penolong kanan secara bergilir. Saya setiap hari pun ada lah. Jaga sekolah. Jaga anjing di sini dan sebagainya. Macam-macam saya buat. Jadi
tunggulah tunggu arahan seterusnya untuk mesyuarat-mesyuarat yang akan kita adakan pada tahun ini. Untuk buku panduan saya nak lantik sebab Cikgu Salma tak ada dalam meeting ni, dia setiausaha lah untuk buku panduan api-api ni. Dan dia kena, saya penasihat, dia setiausaha dan ada Puan Mariani akan bantu dan Cikgu Alias akan bantu. Kalau ada masalah, minta Cikgu Salma datang ke sekolah jumpa kami, dapatkan format itu dan bentuk AJK kecil lah untuk buku panduan. Untuk plan strategik sekolah, Cikgu Alias akan buat satu mesyuarat khas untuk jemput bersemuka ataupun secara Google Meet. Itu saja. Kalau tak ada soalan, semua boleh teruskan PDPR. Selamat menjamu selera kalau dah masak, kalau belum order sajalah dari mana-mana kedai. Dan kita terus bekerja sehinggalah cuti di Jamban nanti. Sekian dan terima kasih kerana meluangkan. Sebelum tu saya nak ucap tahniah kepada Melcom. Melcom punya PDPR tu dia bagi budak flip. Bagus tu. Dia ajar pasal seni halus. Senang budak tengok. Kalau dapat setiap subjek buat macam tu pun good jugalah. Flip tu senang untuk kita belajar. Okey. Tahniah Cikgu Melcom. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih. Semoga kita jumpa lagi secara Google Meet ataupun secara bersemuka. Sekian. Oke, Assalamualaikum semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye bro. Sambung Bye tidur. semua. Sambung tidur. Stay safe. Sambung Ay. tidur. Apa ini? Sarul. Bye. Nanti.